Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dapat kita jumpa dalam live. Yang tentang topik yang hangat terkini tentang isu anxiety. Apa masalah anxiety, apa isu di sini, kita nak kena faham, kita nak kena tahu apakah perkaitan anxiety dengan pemakanan tu ada atau tak? Adakah science behind it? Kan, adakah benda ni betul? Sebenarnya kena belajar. Alhamdulillah saya bersiaran secara live dari Ipoh Perak. Malam ni saya di Ipoh Perak. Sebab besok, actually malam ni pun dah start program dah. Saya ada program Mesyuarat Agung, Pertubuhan Doktor-Doktor Islam Malaysia. InsyaAllah sebab tu saya datang, dan juga ada conference kat sini. Okay. Jadi sebab tu kebetulan datang malam ni kita cerita tentang isu anxiety yang merupakan satu isu yang agak besar. Kan? Macam ni besar bila kita rujuk, siapa boleh Google kita tengok dekat dalam dalam internet. Dalam internet katakan antaranya utusan.com.my tengok pada berapa bulan dia siarkan ni, utusan.com.my ni. Boleh tengoklah. Utusan.com.my menyatakan bahawa terdapat 8 juta orang ada masalah anxiety. Yang mana majoriti ni adalah wanita. Ini berdasarkan daripada kenyataan oleh Presiden Persatuan Kesihatan Mental Malaysia, Datuk Dr. Andrew Mohan Raj. Berdasarkan kajian di peringkat global, melambangkan 25% penduduk akan mempunyai gejala penyakit anxiety, mental dan sebagainya. Kan? Nampak tak? Ini yang jadi masalah ni. Sebab kita tahu kat Malaysia ni dah semakin lama semakin ramai. Kalau dah 8 juta orang ada masalah sakit mental, ini salah satu masalah. Kalau kita rujuk pula dekat pada laman web rasmi, Majlis Keselamatan Negara. Mana ini ada satu masalah negara juga ni. Masalah mental ni is a national problem. Nampak tak? Itu nak faham tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Ampang ada. Dari Melaka ada. Tapi malam ni saya kat Ipoh lah, Perak pula. You daripada Melaka, saya daripada bila aku kat Melaka kan? Waalaikumsalam. Daripada mana lagi? Daripada Indonesia ada. Indonesia ada. Singapura ada. Ada juga daripada Arab Saudi. Itu hari ada satu sekali. Ada dari Turki. Jauh pun datang tengok saya live. Nampak tak? Kan? Sebenarnya saya baru je sampai Ipoh ni. Kan? Tadi sempat ke Shah Alam, klinik saya sekejap. Sebab ada kerja sikit. Lepas tu sempat pula shooting lagi untuk video promo untuk kita punya program Professional Certificate in Nutrition Medicine di UTM. Habis tu terus shoot datang ke Ipoh. Tapi ni hari punya malang agak ni tak tahulah kan. Nasib nak kena jam. Berapa jam ni? Saya ingat sangkut jam dekat 2 jam, 3 jam kan. Biasa ni kalau dari Shah Alam ke Ipoh ni 4 jam Shah Alam ke Ipoh ni ambil masa lebih kurang 2 jam lebih je lah. Tapi tadi dah dekat 5 jam baru saya sampai Ipoh. Ni baru sampai kejap ni kan. Mujur sempat. Mujur sempat buat live ngam-ngam pukul 10. Nasib baik aku tak ada kesihatan mental. Kalau tak aku dah stres dah. Kan? Sebab tu pemakanan tu penting. Sebab tu penjagaan pemakanan tu penting. Kalau kita tak jaga makanan dengan betul, memang stres sedap dah terpelak kepala otak. Ini masalah ni. Sebab tu kena faham. Sebab tu sebenarnya memang dah ada kajian. Sebab ini bidang saya. Bidang saya dalam bidang nutritional medicine. Memang kita belajar. Kita belajar bahawa ada kaitan antara masalah mental dengan pemakanan. Itu asas dia lah. Asas dia. Sebab masalah mental dia berkaitan dengan ada satu neurotransmitter dalam otak kita yang dipanggil sebagai serotonin. Serotonin. Dengar serotonin. Serotonin ialah sejenis neurotransmitter ataupun ada juga saintis memanggil sebagai happy hormone. Jadi bila dia kurang, kita kurang happy. Tapi masalahnya kita tak ada benda yang tak di-happy kan. Dia akan manifest sebagai anxiety. Itulah kisah dia. Jadi itulah sebenarnya masalahnya. Dia berkaitan dengan masalah anxiety. Anxiety berkaitan dengan masalah kekurangan serotonin. So apa kaitan pula dengan masalah apa tadi?
serotonin dengan masalah mental kan. Dia kata, alamak saya punya ni, mana pula aku punya wire ni. Wire dah habis, bateri nak habis belakang, tak sempat aku nak live ni kang. Kan? Ramai orang tak tahu sebenarnya serotonin ialah jenis neurotransmitter yang berkaitan dengan anxiety, sebab bila kekurangan anxiety kita akan mengalami rasa tak happy dalam bentuk risau, anxiety. Itu kisah dia. Kan? Itu asas kepada masalah anxiety ni ada kaitannya dengan kaitannya dengan pemakanan. Sebab apa? Sebab serotonin ni dihasilkan almost 90% di dalam usus. Itu cerita dia. Faham tak? Di dalam usus kita. Itu dah difahamkan. Okey, itulah masalah dia. Bila usus tidak sihat, maksud dia ada gangguan kepada penghasilan serotonin. Itu basic dia. Faham tak? Kan benda tu ada kaitan dengan makanan yang dimakan, pemilihan makanan kita, yang mana pemakanan yang mengganggu usus, yang menyebabkan dipanggil ketirisan usus. Istilah bahasa Melayu ni, ketirisan usus. Ketirisan usus ataupun bahasa orang putih ni, bahasa biasa kalau di Google benda ni panggil sebagai leaky gut syndrome. Orang yang mengalami masalah leaky gut syndrome akan ada masalah gangguan kadar penghasilan serotonin dalam tubuh, yang mana ini akan menyebabkan masalah anxiety. Siapa cakap tak ada kaitan dengan pemakanan? Memang ada banyak jenis-jenis perubatan menunjukkan kaitan yang sangat-sangat kuat dengan masalah pemakanan, terutama pemakanan yang ada gluten. Pemakanan proses. Sebab kebanyakan makanan-makanan proses seperti biskut dan sebagainya kan mengandungi tepung gandum. Yang mana tepung gandum ada gluten. Dan masalah ni kebanyakan sebenarnya makanan proses memang diletak Allah ikut orang kat TikTok tak nampak aku. Sorry. Okey. Orang kat TikTok tak marah lah. Sorry. Nampak. Ni tadi tak perasan. Kan berkali-kali sebab ni laptop nak habis bateri. Itulah kelang kabut. Saya datang ingat patut sampai petang tadi lah. Sempatlah nak prepare nak apa kan. Tok sangkut jam sampai 4 jam dengan letih dengan apa. Itu dia sebenarnya. Jadi nak juga buat. Tu saya teruskan juga buat. Alhamdulillah sampai juga kat Ipoh ni. Kerja tu tak kerja kan. Kita janji nak buat live, kita buat live. Jadi sebenarnya saya dah perasan sejak 2-3 tahun kebelakangan ni lah. Sebenarnya banyak masalah anxiety kat Malaysia sebab ramai yang datang jumpa saya lah di klinik. Boleh katakan sejak 3 tahun kebelakangan ni lah. Terutama lepas PKP tu. Semasa PKP dan selepas PKP sangat-sangat ramai. Kan? Mula saya mula merasakan ada kaitan dengan kita punya gaya hidup semasa PKP. Sebab apa? Masa orang PKP, apa dia buat? Duduk rumah kan. Kena kurung kat rumah, tak boleh nak keluar. So apa benda nak buat kalau kena kurung? Dah bosan tengok TV, dah bosan tengok internet, apa nak buat? Makan lah, boleh lagi tak? Makan. Tapi nak keluar tak boleh. Jadi apa yang kita buat? Kita kumpul banyak-banyak makanan proses. Sebab senang nak simpan. Kalau nak makan ni, kalau dah penuh berdaya, macam mana nak simpan? Jadi macam kita belilah biskut lah, roti lah, tak? Entah apa-apa makanan proses, kek lah, apalah cuma. Segala jajan semua kita letak dalam tu. Kan? Jadi akhirnya dengan masalah lagi satu ialah masalah ni lah, psikologi kita juga terganggu sepanjang PKP. Apa benda yang terganggu tu? Kan? Sebab hari-hari dekat TV, dekat internet duk cerita apa? Kan? Hari ini kematian akibat COVID bla bla bla. Lepas tu nampak gambar ambulan, gambar apa van jenazah. Mau tak takut orang? Kan? Mau tak takut? Itu yang jadi masalah, orang tak faham. Jadi benda tu menjadikan semakin lama semakin teruk orang. Dari segi psikologi pun terganggu, dari segi pemakanan pun terganggu. Sebab banyak sangat makan makanan proses. Suasana masa tu agak menakutkan. Yes. Tengok orang mati hari-hari. Diumum pula hari-hari tu. Itu dah jadi masalah ni kita ni. Semakin teruk anxiety, terutama lepas PKP. Itu yang saya perasan lah. Ramai sangat jumpa saya. Kan?
Ini cerita tentang seorang ada lah patient ramai sebenarnya, tapi saya ambil antara yang kes-kes yang agak teruk lah kan, yang datang kan. Dia datang jumpa saya, dia bawa 2 beg besar, 2 beg macam karung macam tu kan, karung. Saya kata apa benda dia bawa ni banyak sangat ni. Satu beg tu penuh dengan dia segala ubat macam-macam, suplemen, ubat, minyak apa macam-macam lah, herba lah apa segala orang cakap boleh baik anxiety semua dia beli. Satu lagi beg penuh dengan segala-gala file, report-report perubatan. Saya kata ni apa banyak bila saya buka. So ada lebih kurang 15 doktor dia dah jumpa. Sebab tu jadi macam-macam report. Saya tengok macam-macam lah. Daripada doktor sakit perutnya, doktor biasa, doktor kecemasan, doktor jantung. Entah macam-macam doktor lah dia jumpa. Kan? Entah siapa lah yang rujuk dia kat saya datang jumpa saya. Kan? Dia ni punyalah teruk dia punya anxiety sampai setiap 5 minit dia bercakap dia akan menangis. Setiap 5 minit dia akan menangis. Kan? Punyalah teruk. Kan? Dan dia dah cukup bosan makan ubat lah. Makan ubat macam-macam. Makan ubat ni segala-gala pun tak jalan-jalan dia pun bosan dah. Kan? Tangan gigil-gigil macam ni. Lepas tu dia fokus mudah lagi. Kadang dia nak cakap dengan dia susah. Sebab dia lagi-lagi kan. Itu dia cerita dia. Macam mana pun, saya nasihat dan kaunseling dengan betul, mengajar tentang pemakanan yang betul, saya bagi apa-apa yang penting, suplemen yang betul untuk bantu tu dia, badan dia supaya memulihkan serotonin. Of course, bukanlah immediately kan. Dia tak ada lagi hari jumpa saya besok terbaik. Itu pun bohong namanya kan. Saya cakap proses pemulihan anxiety dengan pemakanan ambil masa. Bukan sekejap. Kena faham. Tapi yang kena faham, ilmu dia kena ada dulu. Kalau ilmu tak ada, duk merepek tengah sana dengar sini, macam-macam orang cakap. Kalau masuk dekat group anxiety yang ada dekat Facebook tu, ada saya tengok tadi dekat 72,000 orang dalam tu. Macam-macam dia boleh cakap. Dan saya tengok tak ada hala tuju, tak ada orang guide. Kan? Semua orang nak bagi pendapat masing-masing. Bayangkan, orang buta menarik orang buta. Kan? Memang masuk longkang semua. Itu masalah ni, sebab tu kena ada guide. Kalau nak buat group, kena ada guru dia mengajar. Kalau buat group tak ada guru, merapu-rapu. Tak ada orang nak tegur. Itu sebenarnya, itu kena faham. Sebab tu jangan masuk grup macam tu, makin teruk dia jadi. Kan? Sebab kalau saya grup yang ada guru. Kan? Antara grup saya lah. Grup ADO. InsyaAllah kita akan buat apa ni, grup persatuan. Persatuan kita namanya Persatuan Perubatan Nutrisi dalam proses pendaftaran. InsyaAllah once dah daftar besok, kita akan buka keahlian dia. InsyaAllah kita akan buat banyak program-program untuk mengajar masyarakat tentang pemakanan yang betul dalam konteks pemulihan semua penyakit. Termasuk diabetes, hypertension, dan juga anxiety yang kita bincangkan malam ni. Nampak tak? So itulah tujuannya. Tujuan kita nak buat persatuan supaya terarah dan berguru. You kena ada guru. Jangan buat persatuan tak ada guru. Siapa kau nak ikut, kau main hentam sana, hentam sini. Macam-macam cakap makanan goreng tak boleh lah, makan santan tak boleh lah, makan nasi pun tak boleh lah. Ilah. Saya baca pun saya tak boleh tahan. Saya kata susah dia orang ni. Kan? Sebab tu kena faham. Dan patient yang saya cakap yang teruk macam tadi, lepas 3 bulan dia dah mula improve. Of course dalam tempoh 3 bulan ni dia macam-macam lah. Ada yang telefon tengah malam, staff saya pun dia telefon, dia haruk ni macam-macam kan. Itu biasalah. Sebab dia tak sabar. Biasalah orang anxiety ni dia tak sabar sikit. Dia tak sabar, dia nak cepat. Dia nak everything dia nak cepat. Tapi lalas bila dia ikut juga, walau macam tu, kita nasihat tak berhenti, marah pun kena jugalah kan. Jadi akhirnya pulih juga. Dan selepas 6 bulan dia totally normal. Nampak tak? So saya dah ada banyak sebenarnya, tapi saya tak suka nak cakap testimoni lah. Sebenarnya kita cakap lebih pada pengalaman kita mengerawat bagaimana pesakit-pesakit banyak yang boleh pulih jika dibetulkan pemakanan. Kena ingat masalah anxiety ni bukan baru selepas COVID. Saya cakap lebih banyak saja kan. Sebab ramai orang suka nak menyalahkan vaksin lah apalah. Sebelum COVID pun saya tengok ramai. Sebenarnya masalah bermula selepas era kemodenan, era pengambilan banyak makanan proses. Dan dia lebih banyak dalam 20-30 tahun kebelakangan. Dan semakin lama semakin ramai orang kena. Dan yang peak dia selepas COVID sebab masa tu orang terkurung dan orang makan banyak makanan proses. Ini yang kena faham. Tapi bila kita buat satu yang baru, kita mudah menyalahkan. Oh sebab saya booster lah, saya kena GERD anxiety. Ini tak ada sebenarnya, tak ada kaitan. You sebelum tu dah ada masalah dah. Sebab dia ada banyak faktor yang menyebabkan masalah anxiety. Dia bukan soal pemakanan juga. Dia ada kaitan dengan genetik. Sebab ada juga orang makan gandum tak ada apa-apa pun. Ada orang makan proses tak ada apa-apa pun. Dia masalah lain lah. Masalah diabetik lah. Masalah lain dan sebagainya. Tapi dia ada kaitan dengan genetik. Faham tak? Genetik you. Dan juga berkaitan dengan
attitude, sifat. Ni masalah juga. Ramai orang-orang yang ada anxiety, sifat dia terlampau perfectionist. Nak everything ikut peraturan, kena ikut macam ni, very meticulous. Sebab saya tengok ada beberapa carrier, orang yang carrier tu maksud dia punya pekerjaan dia selalu kena anxiety. Orang-orang yang accountant, orang yang kerja bank, orang yang kerja very meticulous to detail on things, mudah kena lah. Sebab itu adalah attitude dan sikap dia. Dia susah nak tolerate orang yang tak idealistic. Dia susah nak terima orang. Kalau orang tu, orang bawah, orang tu kalau orang bawah dia, yang dia ni yang tak berapa nak dengar cakap ni, wah dia punya stres. Dalam dia anxiety tu. Betul lah, salah. Lepas tu makan pula tak betul. Bila stres pergi bantai makan teh tarik, makan roti canai. Dengan tak salah makan selamba. Kalau tak sempat makan, pergi bantai makan biskut. Apa tu pergi makan roti. Letak pula jam tak gula. Sebab tu ada kaitan yang sangat kuat dengan pemakanan. Sebab tu saya nak anjurkan seminar tu pada 9 bulan Disember ni. Sebab tu bagi saya, siapa yang nak belajar, datang. Saya tak boleh cerita semua dalam masa sejam kat sini. Kalau sejam lah kan, tak boleh cerita semua. Kena datang, kita kena tunjuk data dia, kita kena tunjuk semua apa kajian. Kita memang bukan cakap suka-suka je. Sebab tu datanglah seminar. Tak boleh datang, tak ada masalah. Kita buat online. Tapi kita limitkan kepada 100 orang saja online. Online untuk join seminar kita. Sebab itu dia yang dibenarkan 100. Lepas tu nasib kau lah. Kalau kau dah habis 100 itu, datang offline. Offline pun kita limit sebab dewan kita taklah banyak boleh isi kan. Paling banyak pun kita boleh isi 50 orang. Itu saja kan. Jadi itulah. So siapa yang 150 orang yang ambil kesempatan sekarang nak belajar tentang nak selesaikan masalah anxiety dengan pemakanan, dan terbukti ramai sebenarnya pesakit saya yang dah saya tengok alhamdulillah dah mula berfikiran secara, dia tak hilang 100%, dia tak akan hilang sebab sikap tu masih ada pada dia, tapi dia boleh kawal. Dia boleh kawal, dia tak ada, dia macam saya cakap, nak bagi pemahaman mudah, anxiety adalah satu bentuk emosi. Kena faham, emosi. Macam orang genetik dia dari segi sikap dia, attitude dia jenis baran, mudah marah. Macam Sayyidina Umar. Kan? Semua orang tahu kisah Sayyidina Umar kan? Yang mana Sayyidina Umar ni dulu zaman Nabi, dia nak bunuh Nabi asalnya kan. Cuma baran ni adalah baran. Dia ni orang baran macam tu kan. Nak bunuh Nabi. Dalam dia masuk Islam. Tapi bila masuk Islam, baran dia tak hilang lagi. Kan? Sampai peringkat masa Nabi wafat, dia keluar pedang. So dia cakap, siapa nak cakap Muhammad wafat, aku nak panjung balik. Dia ni macam tu lah. Dia ni baran macam tu kan. Tapi sikap baran tu ialah dia punya personality. Macam tu lah orang anxiety. Dia ada personality yang menjadikan dia anxiety. Macam tu lah. Sebab jadi baran atau marah atau garang ialah satu bentuk emosi. Dia mudah di-trigger oleh sesuatu. Sama juga anxiety. Anxiety adalah satu bentuk emosi. Nampak tak? So, emosi anxiety akan di-trigger oleh sesuatu. Itu yang kena faham. Dia ada benda yang trigger dia. Macam mana baran tu boleh trigger, orang marah boleh trigger. Anxiety juga boleh di-trigger oleh sesuatu. Itu yang kena faham. Jadi kalau kita faham the triggering, kita orang baran, cara dia nak elak je baran, dia kena elak apa benda yang trigger dia. Dan kalau trigger pun dia kena macam ni, dia nak kawal. Itu cara dia. Adalah keadaan-keadaan. Jadi macam tu juga orang ada anxiety, dia kena faham bahawa benda yang trigger tu dia kena elak. Dia kena elakkan. Kalau tertrigger pun dia kena cepat-cepat, dia kena kontrol balik. Sebab kalau tak, dia melarat-larat, dia akan fikir yang bukan-bukan. So apa masalah anxiety? Masalah anxiety lah dia risau satu benda yang kecil sebesar semut, tapi dia memikirkan benda tu seolah sebesar gajah. Saya bagi salah contoh mudah macam orang anxiety ni, dia tengah duduk tepi longkang depan rumah dia tengok longkang tu kan. Tiba-tiba dia risau anak dia jatuh longkang. Lepas tu dia fikir, anak aku kalau lalu kat sini nanti jatuh dalam longkang. Dah jatuh dalam longkang, luka kepala. Lepas tu dah berdarah-darah. Aku nak panggil pula ambulan kan. Nanti ambulan datang, ambil anak dah kecoh pergi jiran semua. Lepas tu bawa anak aku pergi hospital. Sampai kat hospital, tiba-tiba doktor cek anak aku dah meninggal. Lepas tu terpaksa tanam. Lepas tu anak aku menangis tepi kubur anak aku. Padahal anak dia tengah tidur lah bilik tu. Tak ada pun tepi longkang tu. Tak pun jatuh. Tapi dia dah fikir sampai anak dia dah kena kubur. That is how orang anxiety berfikir. Nampak tak? Dan dia duduk tepi longkang tu, pandang kat longkang. Tapi dia dalam kepala tu dah melarat sampai tepi kubur. Ni contoh dia. Orang anxiety yang melampau. Itu melampau lah.
Kan orang normal risaukan anak jatuh longkang tu normal lah. Tu tak pelik kan. Orang kita mak bapak kan mestilah risaukan anak-anak. Nampak tak? Memang normal. Tapi bila kita merisau tu melampau. Nampak tak? Sampai kita tak boleh nak berfikir secara rasional. Kan? Menjadikan benda tu kadang-kadang kita create jadi besar sangat dalam kepala otak. Sampai akhirnya kita tak boleh nak function. Kita jadi lemas, kita rasa lumpuh. Kita rasa tak boleh nak tak bermaya dan sebagainya. Kadang-kadang peringkat anxiety yang sampai satu peringkat dia panggil panic attack. Dia kena panic attack. Ni saya tengok banyak juga berlaku pada pasien saya yang ada masalah bila nak memandu. Sebab dalam kepala dia risau. Dia punya lagi risau. Jadi dia bayangkan dia tengah bawa kereta. Tiba dia bayang, kat corner ada tiba sekali lah. Sebab dia tengok kat YouTube ke, tengok kat Facebook ke, tengok kat TikTok kan. Dia nampak lori terbabas. Bila dia keluar, dia terbayang lori terbabas nak langgar dia. Dia risau lah. Kita yang normal, yang tak ada anxiety ni, kita pun risau. Tapi kita tak adalah sampai rasa sampai kita tak boleh nak drive. Tapi orang anxiety dia boleh sampai peringkat dia tak boleh nak drive. Dia berdebar, berpuluh kan. Lepas tu dia rasa pening. Dia rasa pening. Dia rasa dia nafas laju. Itulah panic attack nama dia. Dalam dia tak boleh nak drive. Dia tak boleh nak drive. Apa dia buat? Dia berhenti tepi jalan. Kan? Lepas tu bila dah panik berhenti tepi jalan, letak lampu hazard. Lepas tu orang kelang kabut datang. Orang ingat dia kena heart attack. Hantar hospital dengan diagnosis sebagai heart attack. Itu yang jadi masalah tu. Itu yang jadi problem lah. Dia tak boleh nak function. Dia susah lah hidup. Macam mana? Takkan tak boleh buat kereta. Takut sangat sampai tak boleh nak. Dia punya anxiety dia punyalah teruk. Itu yang jadi masalah. Itu yang nak difahami. So this is the kind of problem yang jadi isu yang besar. Kalau tengok apa simptom-simptom anxiety ni secara umum dia lah. Kita tengok masalah utama ialah berdebar-debar. Nampak tak? Kan? Dia akan rasa macam apa nama tu, resah, gelisah. Rasa resah, rasa dia risaukan sesuatu. Ada juga akan komplain tangan kebas lah, kaki kebas lah. Ada yang cakap kepala kebas pun, dia cakap kepala saya rasa kebas kat atas. Ada yang cakap rasa tangkuk dan sakit. Itu yang kadang-kadang pergi hospital, doktor diagnose sebagai darah tinggi. Pergilah hospital, nampaklah muka doktor tu. Kan? Sebelum nampak muka doktor, nampak bangunan hospital dia dah berdebar. Nampak muka doktor duduk. Boleh cek BP, memanglah BP tinggi. Tapi sebenarnya sebelum dia ke hospital, dia dah ada anxiety, dia dah sakit tangkuk dia. Jadi, kenalah BP tinggi, sakit tangkuk dah. Diagnose dengan hypertension. Ini juga banyak juga saya jumpa dalam praktis saya lah. Banyak orang yang datang, dia cakap, saya ada darah tinggi. Kata. Saya dia, aduh. Lepas tu saya tengok bacaan. Dia kata, ni bacaan saya kat rumah. Ini bacaan saya bila kat hospital lah, tempat kerja kan. Dalam buku dia tengok. Dekat hospital saya tinggi, kat rumah normal. Ini semua ada tanda-tanda ada anxiety, bukan darah tinggi sebenarnya. Biasa pasien macam ni, saya kadang-kadang dia datang dengan 3-4 ubat. Kenapa? Sebab every time dia jumpa doktor, memang BP dia tinggi. Doktor akan tambah ubat lagi. Tambah ubat. Apa jadi? Kepala pening. Bila dia makan ubat tu, kepala dia pening. Sebab BP dia rendah sangat. Itu cerita dia. Bila kepala dia pening, dia mula takut. Aku ni nak kenapa ni? Dah kena stroke. Aku nak apa? Ataupun yang jenis yang, orang yang jenis yang suka tahayul ni boleh fikir, dia ada jin dah datang lah, hantu dah datang lah. Kan? Ada saka lah pun macam-macam lah. Macam-macam kan. Ini yang dia faham. Ini yang jadi masalah. Jadi sebab tu kita kena jumpa yang betul. Dan kebanyakan pesakit yang macam ni, ada hypertension, bila dirawat anxiety dia dengan pemakanan, saya dapati dia orang pulih. Itu yang menarik tu. Dia orang pulih dan BP dia jadi normal balik. Menarik tak? Menarik kan sebenarnya. Sebab tu bagi saya, kalau ada doktor yang dengar kat luar ni, sebelum you diagnose patient ada hypertension, you kena check status anxiety dia. Ni masalah. Ni yang kena faham. Kebanyakannya ada masalah anxiety. Kan? Jangan bagi dia ubat banyak sangat. Itu pening kepala ni orang. Ada sampai 3-4 ubat, mahu tak pening kepala kau. Itu cerita dia. Patut you kena tengok asas dia. Dan of course kenalah ada ilmu. Macam mana nak advise pesakit-pesakit ni tentang pemakanan. Kalau tak ada ilmu, susah lah. Itu yang jadi masalah kadang. Bila ilmu ni tak cukup, ilmu ni tak ada, lepas tu duk advice yang merepek kan. Sebab tu saya suruh belajar. Bagi doktor yang serius sebenarnya,
nak belajar atau perawat-perawat yang mana, tolong datang join kursus saya. Professional Certificate in Nutrition Medicine, di situ kita akan ajar apa kaitan antara anxiety dan hypertension dan sebagainya, macam mana kita nak merawat, macam mana kita nak rawat pada punca. Dan punca yang betul ialah merawat anxiety, bukan pergi merawat hypertension. Hypertension itu adalah simptom kepada anxiety tadi. Itu yang kita nak faham dengan betul. Kadang-kadang orang, sebab dia orang akan rasa otot ketat, mulut kering, selalu kadang dia kata, oh saya rasa kat ni macam ada orang cekik. Kan? Mula pening-pening. Kadang-kadang saya kena vertigo. Sebab apa? Sebab doktor dia pergi hospital, kepala dia pening sebab anxiety. Lepas tu dia pergi hospital, doktor akan cakap, awak ni ada vertigo. Nah, cakap doktor vertigo lah. Dia main macam tu lah. Bila kita check gaya, bahasa dia, sebab saya dah ramai saya rawat dekat klinik ni. Cara bercakap pun kita boleh identify seorang anxiety. Dia punya antara perkataan yang paling biasa dia orang suka guna apa? Bahaya tak? Bahaya tak? Ataupun boleh tak? Saya ada GERD, boleh tak? Boleh tak GERD makan cuka apple? Boleh tak GERD makan cuka kurma? Boleh tak GERD makan limau? Boleh tak GERD makan kuah pisang? Boleh boleh tak. Dia punya boleh tak punya tu. Kalau dia guna boleh tak, bahaya tak, dah tahulah. Itu sebab tu kena faham. Yang tuan punya badan pun kena faham. Sebab tu kita buat kursus ni terbuka. Nampak tak? Kita buka pada semua. Yang pesakit tu, you kena faham penyakit you. Jangan ambil rawatan yang salah. Orang anxiety makan ubat darah tinggi sampai 4 jenis. Mau tak pening kepala kau? Itu sebenarnya kena faham. Benih tak betul. Lebih tu orang pergi makan lagi banyak-banyak ubat gastrik lah, ubat apalah. Dia ada 10 ubat. Kan? Bila makan ubat gastrik, makin teruk sebab you menyebabkan asid dalam perut tu makin lemah. Itu jadi masalah tu. Itu yang nak difahami dengan betul. Bukannya kita pergi lemahkan asid dalam perut. Nampak tak? Sebenarnya you kena kuatkan balik asid dalam perut. Antara benda pemulihan yang penting dalam masalah anxiety ialah pengamalan cuka. Ni antara tu. Cuka ni. Saya suka amalkan cuka kurma ni, lebih sedap. Tapi yang bagus kan cuka apple lah. Cuka apple boleh, cuka kurma boleh, cuka tin boleh, cuka delima boleh, cuka kelapa pun boleh, cuka anggur pun boleh. Itu contoh-contoh pengamalan cuka ni pun penting. Kan? Baru beransur-ansur. Ingat pemulihan ialah secara beransur-ansur. Jangan expect saya dah makan cuka tadi, kenapa tak kira? Memanglah sabar dia. Faham tak? Sabar. Dia kena sabar. Sebab tu attitude tu kena betul. Kalau attitude kita tak sabar dan rasa nak cepat, memang tak jadi. Nak kena faham Kena banyak sabar. Kan? Okey. Kalau kita tak pasal-pasal tiba-tiba berdebar-debar, itu antara tanda-tanda anxiety. Nampak tak? Debar-debar memang anxiety. Lepas tu tengok cara kadang-kadang sebab dah lama sangat rawat. Ramai saya rawat pesakit-pesakit ada anxiety ni. Cara dia tanya soalan kat Facebook, kat TikTok, saya dah tahulah. Kan? Dia kata, bila cakap, awak ada anxiety? Ya ke? Tak ada lah. Dia tak ngaku. Ada juga, mana dia tahu dia? Dia juga macam tu. Sebab kita boleh nampak lah. Sebab tu pengalaman ni tak boleh dia beli. Tak boleh ada dalam buku pun. Kan? Pengalaman bekerja sebagai doktor lebih 26 tahun. Kan, dengan ada asas basic tentang nutrition, jadikan kita boleh nampak orang tu ada masalah. Itu konsep dia. Dan sebenarnya bila kita bagi nasihat yang betul, alhamdulillah kebanyakannya boleh pulih. Of course ada yang teruk juga, yang tak boleh pulih pun ada. Tak dinafikan. Sebab kadang sikap tu. Kan, bila dia balik ni, dia start teruskan balik sikap lama dia dengan asyik bertanya, boleh tak, bahaya tak. Ada, saya tak sabar, perut saya dah kembung. Baru 2 jam dia begitu, dia dah sibuk perut kembung dia. Memanglah perut kembung, sabarlah. Sebab tu saya ajar kalau perut kembung, makan minyak zaitun dulu sudu. Lepas tu sabar. Lepas tu jangan diikutkan. Letak tangan kat dada, tarik nafas, tenangkan diri, baca zikir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bacalah macam tu. Sebab dalam Quran sebut, kan, ala bizikrillah tatma'inal qulub. Dengan mengingati Allah, dengan berzikir, akan menenangkan hati. Itulah guna kalau Quran dengan cara yang betul. Kan? Zikirlah. InsyaAllah bila kita, sebenarnya itu adalah dalam dari segi sains je, kita panggil sebagai distraction method. Itu salah satu tips lah. Bila kena debar-debar, jantung tak ada arah,
rasa kepala pening, letak tangan kat dada, ingat kat Tuhan. Baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada kekuatan kan yang lebih berkuasa pada Allah, dan minta perlindungan dengan Allah. Satu nak kena faham, ada juga saya jumpa orang yang ada anxiety, orang yang mudah risau ni ada gangguan. Faham tak gangguan tu? Ada gangguan syaitan. Bukanlah manusia orang tak ada anxiety, tak ada gangguan, tapi dia lebih teruk lah. Sebab kena ingat dalam keadaan anxiety, kita punya roh jadi lemah. Kita punya akal jadi lemah. Nak cakap. Otak kita ni ada dua bahagian. Bahagian depan ni dipanggil sebagai akal, frontal cortex. Bahagian belakang dipanggil sebagai, tahulah kalau perkara ni anxiety dia tu. Ini masalah kena faham. This is the rational dia. Tak ada. Dia hanya fikir diri dia. Dia fikir aku dengan masalah aku ni sangat berat, sangat besar. Masalah orang lain tak penting. Orang kena jawab masalah aku juga. Kena jawab masa ni juga. Ini contoh-contoh lah. Ini pengalaman staff saya. Ada staff saya pula kena anxiety. Asyik kena harass. Aduh, dah penyakit anxiety juga staff kita dah. Sampai masuk hospital pun ada staff kita. Sebab tak tahan. Asyik kena telefon. Tolong tanya dengan doktor. Peninglah kepala member tu. Itu dia sebenarnya. Itu sebab janganlah bawa penyakit tu dekat orang lain. Faham tak? Sebab tu saya suruh kawan. Sebab tu kena ada ilmu. Dan bila orang dah explain, kena yakin. Sebab tu kita ada banyak method untuk belajar. Paling tak ada pun baca buku saya tu. Anxiety, GERD dan pemakanan. Tak ada. Boleh tengok lagi kat YouTube. Tak ada. Datang seminar, kita buat seminar. Tak boleh nak datang seminar. Okey, online ada. Tak ada. Oh, besok kita jual dia punya video pula. Video rakaman seminar. So, banyak cara nak belajar. Soalnya tepuk dada. Tanya selera. Kan? Tepuk kepala. Tanya nak belajar atau tak. Ni tak ada. Balik-balik. Doktor, bayar tak? Ni boleh makan tak? Boleh makan ni? Kan? Dia benda kadang-kadang. Benda tu boleh atau tak. Kena faham konsep. Dan tak ada apa produk pun. Makan satu produk, ping baik. Anxiety tak ada. Minta maaf lah, tak berlaku dalam dunia reality. Itu andai-andai ataupun marketing orang nak jual produk saja. Sebab tu cara nak menyelamatkan kita daripada tertipu dengan marketing produk ni adalah dengan cara mendapatkan ilmu yang betul. Itu yang paling penting. Kan kena faham bahawa ini adalah problem 8 juta orang kat Malaysia. Saya pun tak boleh nak bantu semua 8 juta lah. Tapi siapa yang bertuah tengok live saya, siapa yang bertuah boleh attend kita punya seminar. Takkanlah daripada 8 juta orang tu tak ada 150 orang nak join seminar. InsyaAllah kita akan buat lagi. Kita akan invite lagi orang untuk belajar sebagainya. Dan seramai yang mungkin kita akan ajar tentang pemakanan. Tapi kena ambil serius. Datang belajar. Janganlah cebok tanya dekat Facebook, kat TikTok. Tu aspek saya nak bagi all the explanation. Tak boleh. Masalah dia. You kena belajar properly. Macam nak belajar tentang apa nama ni, tentang apa-apalah kan. You nak belajar dekat sekolah, nak belajar matematik. So doktor jawab, apa cikgu pergi jawab dekat TikTok. Peninglah cikgu nak jawab kat TikTok, cikgu nak jawab kat Facebook. Mana boleh, kena pergi kelas. Kena pergi sekolah, nak belajar. Basic sikit-sikit 1/2 tu bolehlah jawab. Tapi kalau yang complicated, yang calculation je kena explain. Macam itulah dalam konteks nak memahamkan tentang bagaimana nak memulihkan anxiety dengan pemakanan yang betul, kena datang kelas. Sebab tu saya buat kelas. Sebab tu saya nak mengajar orang macam mana cara yang betul dengan mengajar secara sistematik. Kita dah buat silibus kita. Kita dah buat kita punya modul dia. Modul macam mana nak mengajar. Macam mana. Dan bila dah pergi jelas. Dan masa tu kalau ada persoalan. Boleh tanya terus. Itu sebabnya. Even online pun boleh tanya. Itulah join lah. Nak join sila join. Klik kat bio link dekat TikTok tu. Register sekarang. Jangan tangguh-tangguh lagi. Kan dah cukup 150 kita tutup. Kau jangan marah pula. Kena tunggu next time. Tak tahu next time tu bila. Sebab ada banyak seminar saya nak buat ni. Bukan anxiety je. Ada orang dah minta doktor boleh buat seminar diabetes. Ada orang boleh tak seminar obesity. Ramai permintaan. Jadi banyak topik nak di-cover. Jadi nak tunggu bila next saya tak tahu. Bila next seminar anxiety saya tak tahu. Tapi ambil peluang bulan 12 ni. Tempat terhad 150 je. Jangan kan. Kita tahu masalah ni ada 8 juta orang. Kalau saya buat tiap-tiap hari seminar pun takkan habis. Takkan habis 8 juta ni. Dia ambil masa. Sebab tu
It's a golden opportunity. Nampak tak? Saya tahu orang anxiety ni macam suffering dia. Nak kerja pun leceh susah. Kan nak bergaul pun susah. Itu antara masalah utama. Nak bergaul. Orang selalu marah. Dah orang yang tak ada anxiety ni susah nak faham orang ada anxiety. Orang jadi mudah marah. Kadang-kadang berlaku juga gangguan dalam perhubungan suami isteri disebabkan anxiety. Ini banyak pengalaman saya jugalah. Mengajar benda tu kan. Jadi sebab tu bila datang, belajar, kita faham. Kita boleh bersoal jawab secara terus dengan guru ni. Kan? Jangan pergi join grup-grup kat Facebook yang tak berguru ni. Semua orang nak belajar guru. Habis tu dia yang confused. Dia ada saya jumpa ada satu bulan lepas. Bulan lepas. Ada seorang pesakit yang jadi jumpa saya. Guru kering macam rangka. Pasal apa dia takut? Semua benda dia takut makan. Lalu dia makan sayur rebus. Macam mana lah nak sihat makan sayur rebus? Tu nak faham. Sebab tu kena ada ilmu. Jangan main dengar. Ni cakap, itu cakap, ini cakap, ni cakap, itu cakap, ni cakap, ni cakap. Memang sesat barat. Kalau kita tak tahu jalan KL, you masuk jalan KL, you tanya sampai 100 orang, you tak akan keluar. You tak akan keluar daripada kesesatan tu. Sebab tu cari guru yang pandai. Contohnya guru kau Waze. Kau ikutlah Waze tu. Keluarlah dia. Macam tu lah. Sebab tu dalam Quran sebut, Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tak tahu, tanya dengan orang tak tahu. Dan berdasarkan pengalaman saya merawat beratus-ratus lah orang anxiety, dan alhamdulillah ramai, boleh dikatakan almost 90% berjaya. Kan? Yang tak berjaya tu bukan sebab ilmu tu salah, sebab dia tak buat. Dia punya tu terlampau kuat sangat negativity dia. Itu yang satu masalah. Saya tengok orang anxiety banyak negatif. Sangat-sangat bersikap negatif sebab antara dia lah bisikan-bisikan syaitan. Bisikan syaitan ni memang suka membisikkan benda-benda yang negatif. Dia punya risau, dia melarat-larat, merepek. Nampak tak? InsyaAllah kan, orang yang join seminar kita akan bagi juga free ebook. Free ebook untuk rawat anxiety. Nampak tak? Dapat juga siapa yang register malam ni. Register sekarang juga. Tempat terhad 150 orang. Dan malam ni pula siapa yang ambil keputusan. Yes, aku ambil keputusan malam ni. Aku nak belajar dengan Dr. Norman lah. Macam mana aku dah fed up dengan anxiety ni. Susah betul nak kerja kan. Rasa macam miserable hidup tu. Rasa memang banyak masalah dalam hidup. Yang tak tahan dulu. Dia debar. Betul kepala pening. Macam mana hidup macam tu. Malam ni kita bagi 25% special discount. Yang register malam ni lepas ni tak boleh dah. Cik kau. Kita akan bagi pula rakaman seminar besok untuk you rujuk ulang-ulang. Rakaman seminar kita tak letak dekat secara percuma di YouTube. Maaf lah. Tak ada. Sebenarnya banyak benda baru kita update dalam seminar ni. Ada new things, ada tips-tips yang special dan macam-macam benda untuk membantu mempercepatkan sebenarnya pemulihan dan sebagainya. Itu kena faham. InsyaAllah kalau yang di luar negara, di Singapura, di Indonesia, selatan Thailand pun boleh. Tapi tak kira kat Turki pun boleh. Tak ada masalah. Kat mana-mana pun nak join, boleh join. Boleh join secara online. Cuma kena, kalau waktu sana malam, janganlah kau tidur pula, dengar lah. Itu je. Kan kita tak boleh lah buat ikut waktu sana. Kita ikut waktu Malaysia. Itu je kan. So, join. Jangan lepaskan peluang. Belajar. Segala-galanya adalah berdasarkan ilmu. Kan? Dalam hidup ni memerlukan ilmu. Kenapa you ingat nak menyelesaikan masalah anxiety, you tak perlukan ilmu? Jangan mengharap pada sekadar jumpa doktor dan makan ubat. Kalau benda tu boleh settle, tak ada sampai 8 juta orang dengan anxiety kat Malaysia sekarang. Lepas ni dia boleh, ni tekanan hidup, stres. No. Stres, semua orang mengalami stres. Kan? Kenapa ada orang mengalami stres tak kena anxiety? Sebab dia ada banyak multifactorial. Of course saya cakap pasal genetik, sikap, attitude, pemakanan ini number one. Dan banyak orang tak boleh relate pemakanan dengan anxiety sebab apa kena makan anxiety pula. Sebab tu kena belajar. Sebab tu jangan buat assumption sendiri. Faham tak? Bila kita belajar, kita faham, baru tahu, itulah saya nak ajar. Saya pernah bagi talk lah. Saya pernah bagi, nak kata ceramah tak lah, bagi talk di Conference of Psychiatrists. Mana saya juga pernah mengajar psychiatrist tentang kaitan antara masalah mental, penyakit-penyakit mental dengan pemakanan. Tahun 2018 ke 2019, saya lupa lah. Sebelum PKP kan, ada conference. Yang saya salah seorang speaker dia bercakap tentang, dan saya nampak jelas selepas saya bercakap tu, saya tengok ramai psychiatrist agak terkejut lah. Rupanya ada kaitan antara pemakanan dengan masalah anxiety yang selama ni orang tak faham. Itu nak
difahami. Kalau psikiatris pun tak faham kaitan antara pemakanan dengan penyakit-penyakit seperti anxiety ni, bayangkan orang biasa. Bayangkan orang yang bukan doktor. Dan don't expect you tahu. Sebab tu kena belajar. Saya dulu sebagai masa saya kerja kat hospital, saya pun tak tahu. Tak usah kata 10 tahun lepas pun saya tak tahu sangat kan. Banyak. Lepas tu pembelajaran, bila saya tulis buku saya, lupa dah bawa buku malam ni. Buku saya, kan. Bila saya saya tulis buku tu, saya banyak pembencana. Bila saya merawat ramai pesakit-pesakit juga, saya tengok banyak kaitan dengan pemakanan dan tengok kesan dia pemulihan yang sangat baik lah. Itu kan. Dan itu sebenarnya kita nak sampaikan. Kita nak sebar-sebarkan. Bayangkan, pesakit diabetes kat Malaysia setakat 4 juta tau. Bayangkan, pesakit anxiety ada 8 juta. Punyalah ramai. Double orang ada diabetes. Dan ada juga masalah, orang ada diabetes, ada anxiety. Dan orang ada anxiety, ada gula yang tinggi. Ini semua kaitan-kaitan yang kena difahami berkaitan dengan pemakanan. Kena belajar lebih lanjut, kena faham konsep yang betul. Bila kita ada ilmu yang betul, barulah kita boleh keluar daripada masalah kita. Ilmu tu adalah kunci, atau ilmu tu adalah pelita. Ni tu sebut. Bila orang suruh belajar ilmu, tak nak. Lepas tu kedekut berkira. Ini satu lagi masalah kita ni. Semua nak free. Itu masalah dia. Kadang-kadang bila terlampau banyak sangat bagi free, kita ni dah jadi kiasu. Faham tak? Kita ingatkan harga value benda tu juga adalah percuma. Tidak faham. Saya ambil masa lama untuk belajar benda ni, berhabis beratus ribu ringgit untuk belajar. Dan so, kita charge bukan sebab apa. Bukan sebab saya gila duit. Tak. Of course, sebagai manusia, semua orang perlukan duit. Semua orang kena bayar hutang bank. Kan, saya pun sama kan. Lebih-lebih dah kena saman, lagi lah aku kena bayar macam-macam ni kan. Jadi banyak masalah. Itu memang diperlukan. Tapi itu bukan matlamat. Itu adalah alat saja untuk kita meneruskan kehidupan di dunia. Faham tak? Jadi apa benda, bila kita letakkan value pada tempatnya, insyaAllah kita akan menghargai dengan lebih baik. Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Bila letak free, orang ingat benda tu free. Ingat benda tu tak ada value. Lepas tu dia main tanya. Lepas tu kita tak boleh nak explain dengan benda lebar. Sebab bila cakap, ni berapa bayaran, dia fikir bayaran. Saya tengok ada pesakit yang dah habis berpuluh-puluh ribu berulang ke hospital dan sebagainya, tak selesai masalah. Sebab tu jangan kedekut tentang benda yang as cheap as few RM100 kan, sebab dia akan menyelamatkan duit kita beratus ribu ringgit. Itu kena faham. Okay, jangan lupa follow yang daripada overseas, di Singapura, di Indonesia, di Brunei, Selatan Thailand, atau di mana-mana dunia ni yang ada internet, boleh join. Tak ada masalah. Kena faham, kena ingat kesihatan dengan ilmu yang betul, termasuklah kesihatan mental. Nampak tak? Nampak tak? So sebab tu memang benda ni boleh dipulihkan. Kena ingat hadis Nabi cakap likul lida'in dawaan, setiap penyakit ada ubatnya, termasuklah masalah anxiety. Dan kenapa teruk sangat? Yes, kerana sikap kita yang tidak pernah faham tentang pemakanan dan perkaitannya dengan masalah anxiety. Ingat, ada kaitan dengan pemakanan. Of course, pemakanan bukan segala-galanya. Of course, ada faktor-faktor lain. Tapi kalau kita dapat membetulkan pemakanan, banyak faktor lain juga boleh dikawal dengan lebih baik, dengan mengurangkan tu. Kadang-kadang dah sampai peringkat teruk anxiety ni, dia tak boleh berfikir dah. Dia tak boleh berfikir. Dia dah sangat-sangat tak rasional kan. Itu yang duk call. Boleh call kita pukul 2 pagi. Kadang-kadang mesej pukul 2 pagi. Dia tak fikir ke kalau you call? Kalau you gunakan fikir tu kan, mesti dia kata, saya call pukul 2 pagi ni kan doktor tengah tidur. Nampak? Contoh. Tapi dia tak berfikir. Yalah. Nak marah tu marah jugalah. Aku tengah syok tidur tiba kata. Tapi nak marah over sangat, kita faham masalah dia. Faham masalah dia. Sebab tu saya nak bantu. Sebab pengalaman saya merawat ramai sangat. Macam-macam perangai. Macam-macam ayat. Macam-macam. Apa nak cakap. Dia punya ayat penggunaan ni. Kita dah boleh advise sebab tu. Sebab tu bagi saya, you ada anxiety, ambil peluang ni. Kita tak tahu bila lagi. Kalau panjang umur saya buat lagi. Buat umur tak panjang, kau mana tahu kan. Jadi sebenarnya kita kena faham. Kita kena banyak sedar diri yang kita kena belajar. Kan, nak merawat penyakit juga perlu belajar. Bayangkan doktor kena belajar sampai 6 tahun. Dah habis 6 tahun belajar lagi. Masuk secara praktikal pula. Sekarang ni 2 tahun houseman. Komplitkan 4 tahun. Sebelum ni lah compulsory service kan, tak ada lah. Tapi maksud dia bertahun-tahun nak belajar dan nak jadi doktor. Itu ni doktor. You tak doktor ni, you ingat apa? Senang macam tu je. Boleh. Sebab ilmu pemakanan doktor tak tahu pula tu. Lagi tak boleh harapkan doktor hospital nak ajar.
So doktor yang ada pengalaman dalam bidang nutritional medicine ni yang kena sampaikan. Sebab tu saya nak mengajar lebih ramai doktor. Dan ramai lebih perawat-perawat dan sebagainya untuk memahami isu ni. Sebab kadang-kadang ada mix up. Terutama perawat-perawat yang jenis perawat Islam yang menggunakan ruqyah dan sebagainya, dia banyak baca ayat-ayat ruqyah saja, dia akan pulih sekejap sebab jin tu lagi sekejap. Lepas tu dia masuk balik bila otak atau akal kita masih lemah, dia akan masuk. So kita ingat kisah Nabi Adam kan, bagaimana Nabi Adam berjaya dihasut oleh iblis untuk makan buah khuldi. Walaupun pada peringkat awalnya Nabi Adam tak nak. Tapi apa syaitan buat? Dia pandai dia pergi jumpa Hawa. Dia pujuk melalui Hawa. Nampak dia datangkan kerisauan. Dia kata, oi, apa syaitan tu cakap apa? Kan dia kata, kalau you tak makan buah ni, nanti kita akan mati dan sebagainya lah, tak kekal lama dalam syurga. Itu kemudian dia kisah banyak version kan. Jadi maksudnya adalah cara dia memujuk dengan cara merendahkan akal dan meningkatkan emosi. Sebab Adam tu sayang dengan Hawa. Dia dengar orang cakap tu, emosi, dia gunakan emosi. Dan syaitan masuk di saat emosi lemah. Sebab tu kita kena faham juga, ada juga kepentingan pemahaman tentang zikir-zikir untuk mengacau, menghalau benda-benda yang membisik-bisikkan benda-benda yang negatif. Tapi asas jasad kena dibetulkan. Jasad kita adalah pemakanan kita. Kalau pemakanan asas dah salah, ini pun tak boleh kontrol. Sebab tu merapu-rapu jadi dia. Itulah benda-benda yang kita akan belajar. Ingat yang nak register, kalau di TikTok boleh klik kat bio link, kat situ ada registration. Kalau di Facebook ni boleh tengok dekat kita punya komen tu ada kita punya link. Daftar secepat mungkin. Jangan bertangguh-tangguh. Siapa cepat, dia dapat. Kalau kau tak daftar malam ni, nasiblah kalau dah penuh. Kan? Tak lama lagi 9 Disember. Kalau kita akan buat secara offline dan online. Belajar lebih detail. Jangan tunjukkan dengan kajian-kajian dia. Bukti-bukti apa yang saya sebut berkaitan antara anxiety dan pemakanan. Dan bagaimana sebenarnya nak menyelesaikan masalah ni. Dengan membetulkan pemakanan dengan ilmu yang betul. Ingat, kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Dah belajar, kenalah amal. Yang tak berjaya ialah orang yang tidak beramal. Saya sudahi live malam ni dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao, cincau. Okey. Penat dah.